الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasul. Allahumma ghnina bi halalin haramin min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammim lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazaimatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah syukurullah. Bismillah masyaallah sifu subhanallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antuhim dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian bersiri seterusnya, iaitu pengisian tafsiran Al-Quran Tuan Guru Ni Abdul Aziz, insyaAllah surah Al-Fatihah. Pagi ini untuk surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi Taman Selasih Production, ikut Negeri Sembilan, insyaAllah ya. Mohon share sahabat-sahabat surah Al-Kahfi Lukut Taman Selasih. Mohon sahabat-sahabat share di surau sana dan di Korea Production Kampung Paya, insyaAllah. InsyaAllah. Mohon share sahabat-sahabat sebelum kita tu. InsyaAllah kita mula dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah mohon share grup WhatsApp, grup Facebook
sebelum kita teruskan insya-Allah. Ya. Kita nak baca kitab tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz insya-Allah. Masih lagi dalam surah Al-Fatihah. InsyaAllah sama-sama share. Untuk surah Al-Kahfi, Taman Selasih, Lukut, Periksan Negeri Sembilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah kita masih dalam surah Al-Fatihah. Ayat nombor, tak habis lagi, ayat nombor 5. Ayat kelima dalam surah Fatihah. Ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insya-Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat nombor 5. Padamu sahaja kami nak berabdi dan kepadamu sahaja kami minta tolong. Sambung terus siapa yang di kitab muka surat 59. 58 insya-Allah. Masih lagi 58. Diterangkan ayat kelima Fatihah ni dengan surah Sajadah, ya, 57. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surah Al-Sajadah itu disebut tatajafa junubuhum anil madaji'i. Satu daripada sifat hamba aku ialah apabila dia tidur tengah malam pun dia sanggup berenggang dengan tempat tidur. Surah Sajadah. Malam subuh Tok Imam mesti baca surah Sajadah. Tengok Tok Imam lah. Ya, surah Sajadah. Ya. Salah satu ayat dan yang menerangkan bab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni, orang yang menghambakan diri kepada Allah Taala ialah dia merenggangkan diri dengan waktu tidur. Tujuan apa berenggang? Renggang maknanya bingkas bangun. Walau macam mana mengantuk dan sekali susah pun, ya, susah sekali macam mana pun, dia mengantuk, dia okey. Okey macam mana? Bukan sambung terus, bukan tidur terus, dia tahan juga. Mengantuk macam mana pun, bangun, bingkas bangun. Yad'u rabbahum, ya, tujuannya hendak berdoa kepada Allah Ta'ala. Walaupun baru tidur 15 minit, mengantuk yang amat sangat, tapi dia bingkas direnggangkan tempat tidur tu, ditinggalkannya tempat tidur tu, bangun dia, ambil wuduk ataupun bersihkan diri, bangun, ambil wuduk, dia terus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ayat surah Sajadah. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Ya, ayat penuh dia. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Sadaqallahu azim. Surah Al-Sajadah Tok Imam baca. Maksudnya, masuk penuh ayat ni, mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, yakni sedikit sangat yang tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut. Takut apa? Takut kemurkaan
akan kemurkaan Allah, serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka selalu mendermakan sebahagian dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Surah Sajadah ayat nombor 16. Itu bimbang dia. Bimbang apa? Bimbang takut kemurkaan Allah. Bukan bimbang mati lagi. Ni bimbang murka Allah Ta'ala. Ni Allah bagi peringatan dengan COVID. Bimbang dia. Dia terpaksa. Tak ada lain. Orang yang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, dia memang nak hambakan diri. Tak ada cara lain, tak ada pilihan lain selain menghambakan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bangun dia malam, bingkas direnggang tempat tidurnya, bangun walaupun mengantuk yang amat sangat, dia tetap menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak dapatkan keredaan Allah Taala, nak mengelakkan daripada kemurkaan Allah Taala. Terus berdoa pada Allah Taala dengan ada perasaan yang amat takut kemurkaan, takut tak diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ayat surah Sajadah, tu. Bimbang apa? Paling dahsyat, matilah. Bila mati, memang semua orang akan mati. Dalam surah Sajadah ada cerita pasal mati. Bukan cerita pasal mati, cerita kita diekori oleh malakul maut yang nak mematikan kita, yang dicabutkan nyawa kita. Dalam surah Sajadah juga, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Aduh, Allah ingatkan dalam surah Sajadah juga. Bukan main sujud sajadah aja, ada peringatan yang paling hebat. Bila ada bab peringatan tu, tazakur kita baca dengan dalam keadaan tadabbur. Satu poin kita renung dalam ayat tersebut. Dan beringat kita dengan peringatan Allah. Mesej ayat tersebut kepada semua. Tak. Yang paling utama bila baca maknanya itu mesej daripada Allah Ta'ala kepada kita direct. Ingat, maksudnya ingat kita bab mati. Ingat kita nak masuk lubang kubur, liang lahat, tuan-tuan. Tu yang paling dahsyat. Tu bimbang dia, bangun malam dia. Takut setakut-takutnya. Pasal apa? Besok dah masuk kubur, tak ada lagi bangun malam. Bangun apa? Waktu dalam tubuh. Bangun dikejutkan oleh malaikat. Malaikat apa? Munkar dan Nakir. Disuruh apa? Disuruh solat. Dah tak ada solat lagi dah. Dalam lubang kubur tak ada solat. Dalam liang lahat tak ada lagi bab solat, tak ada lagi bab zikir. Dalam liang lahat soalan demi soalan demi soalan. Satu-satu disoal dengan amalan kita. Ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kena renung kita. Ayat surah Sajadah ni menerangkan, maksudnya tu satu. Balik pada perenggan tadi, ya, kita renggang maknanya bingkas bangun, walau macam mana mengantuk, susah sekalipun, dia okey ataupun tahan juga bingkas bangun, yad'una rabbahum, tujuannya hendak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila kita bangun tengah malam, perkara yang paling molek sekali kita buat ialah ambil air sembahyang, kata Tok Guru. Kalau patut mandi junub, mandilah junub. Ni saya baca kitab. Kemudian pergi ambil air sembahyang dan selepas itu berdoa. Sama ada berdoa saja ataupun kalau tidak larat, kata-kata bahasa Tok Guru, tidak cekak, tidak larat, hendak sembahyang, kita duduk congok atas tika. Duduk congok atas tika, menghadap kiblat dan kita berdoa. Tak mampu kita sujud solat, tak terdaya sangat, ngantuk sangat, kita duduk atas tika sembahyang, kita menghadap kiblat, berdoa pun tidak mengantuk.
lemah sangat badan. Tak terdaya nak bangun sujud rukuk. Dah lemah sangat. Apa kita buat? Duduk saja, angkat tangan doa. Pun boleh, kata Tok Guru. Ada lagi ulama bagi tahu, tak terdaya berdoa pun kita sebut saja nama Allah Ta'ala. Takkan tak terdaya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebut saja nama Allah. Ya Alim, Ya Halim, Ya Aliyu, Ya Azim, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghis. Semua kita sebut. Ada 99 nama Allah. Ya Hakim, Ya Hakim, Ya Hakim. Hakim yang paling hebat. Hakim yang sepakar-pakarnya hakim. Hakim dunia belum tahu. Hakim yang ada degree, ada PhD, ada license, ada qualification, semua cukup di dunia, belum tahu. Tu hakim di dunia. Kadang-kadang teragak-agak, tak terfikir hukum Islam. Dia fikir hukum bab dunia. Itu salah satu masalah besar di dunia ni. Hakim di dunia, masalah besar. Pasal apa? Tak terfikir dengan bab Allah Ta'ala. Ada satu lagi hakim, yang hakim di dunia ni akan menghadap hakim yang paling hebat di akhirat besok. Menjawab apa yang dihakimi dia waktu di dunia. Allah, tuan-tuan. Tu. Pasal apa? Kalau dia mengikut hukum-hukum Allah, alhamdulillah. Selamat seselamat-selamatnya. Kalau dia tak mengikut apa yang Allah tunjukkan, habis. Kata Tok Guru, jawab dengan lidah yang fasih. Berdoa kalau tahu bahasa Arab, kata Tok Guru. Kita boleh guna bahasa Arab. Kalau tidak guna bahasa Arab, boleh guna bahasa Melayu. Duduk tak nak tahajud, kita duduk menghadap kiblat, berdoa. Tak tahu bahasa Arab, bahasa Melayu. Orang Melayu kecek Melayu, kata Tok Guru. Kecek cakap Melayu. Orang Cina kecek Cina. Orang India kecek India. Orang putih kecek cara orang putih. Tak ada masalah. Bahasa, semua bahasa Allah yang cipta. Tak jadi masalah. Tak ada benda yang nak ditranslatekan kepada Allah Ta'ala. Allah tahu apa yang makhluk yang diciptanya itu berkata-kata. Pasal Allah yang mencipta makhluk tersebut. Tujuan apa berdoa? Khaufan wa tama'a. Kerana aku ini ada kedua-duanya sekali. Bendanya yang kamu takut ada padaku, dan benda yang kamu hendak pun ada padaku. Maksudnya apa? Kenapa kita berdoa? Tujuan apa berdoa? Kerana Allah ini ada kedua-duanya. Benda yang kita takut ada pada Allah, benda yang kita hendak pun ada pada Allah Ta'ala. Allah, tuan-tuan. Itu tujuan kita berdoa. Pasal apa? Semuanya ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita takut pun ada, yang kita hendak pun ada. Khaufa, takut kepada aku kerana aku ada neraka. Tu pertama. Takut kepada Allah kerana Allah ada standby kan neraka. Yang engkar, yang durhaka, yang buat dia murka, yang maksiat, Allah siapkan neraka. Itu tujuan kita takut. Takut neraka Allah Ta'ala. Dengan api dia, dengan lubang api dia, dengan lava, dengan panasnya, dengan 70 kali ganda api di dunia ni. Semuanya Allah ada. Itu yang kita bimbang, itu yang kita takut. Api yang kat dunia ni menyala-nyala itu pun kita bimbang. Bayangkan api yang 70 kali ganda panasnya daripada api dunia. Agak-agak macam mana? Wa tama'a, kerana hendak kepada aku, kerana aku ada syurga. Maksudnya apa? Kerana tadi yang kita takut Allah ada, yang kita hendak Allah pun ada. Kerana hendak kepada aku, kerana hendak kepada Allah, kerana Allah ada syurga. Itu yang kita hendak.
yang Allah simpan, yang Allah standbykan kita, iaitu yang kita hendak tu, syurga Allah Ta'ala. Itu pun Allah pegang. Ya, kita layak ke tak layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya syurga dan neraka ini tidak ada orang boleh mengelakkan diri. Bila masuk ke dalam kubur, semuanya akan hidup semula. Dalam kubur itu sendiri Nabi Muhammad SAW berkata, Innamal qabru raudatun min riyadil jannah au khufratun min khufarin nar. Kubur itu walaupun nampak lubang tanah, tetapi Nabi kata ia sama ada berupa taman syurga ataupun kawah api neraka. Allah, tuan-tuan. Bukan saya kata, Nabi Muhammad SAW berkata. Kubur tu adalah antara berupa taman syurga ataupun neraka. Tu. Sebab tu pentingnya ilmu, tuan-tuan. Ya, pentingnya ilmu untuk kita siapkan diri, untuk kita fahamkan diri. Ya, tak pergi cara formal. Kita duduk menghadiri majlis ilmu tu pun dah hebat. Bila kita tahu, bila kita faham ketakutan kita. Tu Nabi dah beritahu dah. Antara syurga, taman syurga ataupun taman ataupun kawah api neraka. Bukan taman, kawah. Kalau syurga dia panggil taman. Neraka mana dia taman? Ni Nabi sabda, Nabi SAW bersabda, kawah api neraka. Sebab tu pentingnya, pentingnya menghadiri majlis ilmu. Jangan kita spoilkan masa kita dengan TV, dengan nak tengok boleh tapi berpada-pada. Ni masa kita mesti cari jalan. Sekarang dengan live stream yang kita buat sekarang, dengan live streaming, dengan siaran langsung di Al-Kafi, surah Al-Kafi ada tiap-tiap hari. Tak ada lagi kekangan untuk kuliah, masih terus dengan kuliah cuma ikut SOP. Alhamdulillah, tak ada masalah. Follow je lah SOP. Duduk je lah majlis ilmu. Pasal apa? Menghadiri majlis ilmu ada dalam hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqa yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bihi tariqa ila jannah. Riwayah Muslim. Hadis menceritakan macam mana apa kelebihan menghadiri majlis ilmu. Artinya tadi sabda Rasulullah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang melalui satu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudahkan baginya ke jalan syurga. Allah, tuan-tuan. Bukan beribadah, cari ilmu tu Allah jalankan, mudahkan kita masuk ke dalam syurga. Tengok kelebihan menuntut ilmu. Keterangan hadis ni saya baca sikit. Keterangan menuntut ilmu merupakan satu kewajipan. Ulama membahagikan ilmu kepada dua bahagian, iaitu ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain diwajibkan kepada semua umat Islam yang telah mukallaf mempelajarinya. Ilmu fardu ain ialah ilmu tauhid, ma'rifat, fiqh, syariat dan tasawuf hakikat. Dikira berdosa jika ada orang Islam tidak mempelajari tiga ilmu ini, kerana ia merupakan ilmu asas penting, ilmu asas dan penting ke dalam amalan kehidupan seharian. Ilmu tauhid memastikan akidah kita selamat dari kesesatan dan kesyirikan. Ilmu fiqh untuk memastikan amal ibadah kita sah menurut acuan syariat. Manakala ilmu tasawuf pula untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela mazmumah dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji mahmudah, agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan ilmu.
kelebihan menuntut ilmu. Ilmu fardu kifayah pula diwajibkan kepada sebahagian umat Islam sahaja. Ia tidak diwajibkan kepada semua umat Islam. Apabila ada sebahagian umat Islam mempelajari, maka gugurlah kefarduan itu kepada orang lain yang tidak mempelajarinya. Seperti mempelajari ilmu fiqh dalam-dalam, yang dalam-dalam ismu, contohnya ilmu usul fiqh, mustalah, hadis, ilmu pertukangan, perubatan, pertanian, sains dan lain-lain. Ilmu fardu kifayah amat penting untuk melahirkan sejumlah pakar dalam bidang-bidang tertentu dan menjadi tempat rujukan masyarakat. Itu ilmu fardu kifayah. Sesungguhnya banyak terdapat hadis yang menyatakan kelebihan menuntut ilmu dan menyampaikannya. Di antara majlis ilmu dikira sebagai taman-taman syurga, raudah. Para malaikat menghamparkan sayap untuk penuntut ilmu, mendapat doa dari binatang-binatang, mendapat pahala yang besar melalui pahala solat sunat 100 rakaat dan sebagainya. Oleh itu, hadirlah, kata Tok Guru, hadirlah ke majlis-majlis ilmu yang diadakan dan beramallah dengan ilmu yang dipelajari, kerana ilmu tanpa amal mengundang kemurkaan Tuhan, dan amalan tanpa ilmu pula tidak akan diterima. Ni dipesankan dalam hadis 40. Bab tu jaga bab ilmu kita. Jangan tangguh, jangan kita biarkan. Teruskan pencarian ilmu. Itu penting. Bila ada ilmu, takutnya kita dengan seksa Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi bagi tahu, ni sabda Nabi, kubur itu walaupun nampak lubang tanah, tetapi Nabi kata ia sama ada berupa taman syurga ataupun kawah api neraka. Allah, tuan-tuan. Bayangkan kalau kita tak cari ilmu, tahu tak kita macam ni? Tak tengok pula hadis ni, memang tak tahu, tuan-tuan. Tahu-tahu kita masuk kubur berasap, tahu-tahu masuk kubur berapi, tuan-tuan. Kemana kita nak bawa? Ini kena renung kita. Masuk saja ke dalam kubur, segala-galanya habis licin. Datang segera, datang selalu, yakni segera malaikat 2 orang cari kita. Tanya begitu, tanya begini. Allah, tuan. Makhluk ni yang Allah tunjukkan, yang Allah diceritakan ni, dia panggil malaikat Munkar dan Nakir. Kejadian yang dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang tuan-tuan surah selalu baca tu amat menggerunkan. Mata dia, rambut dia, suara dia, bengis dia, Allahu Akbar. Boleh diceritakan. Yang dah jumpa pun tak berani cerita kat kita. Pasal apa? Dia pun tak balik. Orang menjumpa dengan Munkar Nakir kan tak balik. Ada lagi kat kubur. Dia dah jumpa, dia tak balik. Pasal tu dia tak cerita kat kita. Kena faham tu. Tu. Dahsyatnya 2 malaikat ni. Dia akan tanya satu-satu. Tanya begitu, tanya begini, kata Tok Guru. Tanya sebanyak mana nikmat yang kita gunakan sekarang di atas dunia. Semuanya dia tanya. Dia akan tanya habis. Kerana nikmat hidup, nikmat boleh kecek, bercakap, boleh tengok, boleh dengar guna telinga, boleh fikir. Nikmat itu dan nikmat ini bukannya free. Semuanya ada deal belaka. Allah, tu. Ada nak kena jawab, kena deal dengan malaikat tersebut. Ada bayaran dan ada kira-kiranya belaka. Sebab itu sebelum pergi padang mahsyar, kita akan ditanya dulu. Ni proses stesen pertama sebelum kita menghala ke padang mahsyar. Saya ulang balik perenggan ni. Masuk saja ke dalam kubur, segala-galanya habis licin, kata Tok Guru. Datang selalu, segera malaikat 2 orang cari kita.
Tanya begitu, tanya begini, kata tu guru. Tanya sebanyak mana nikmat yang kita guna sekarang di atas dunia. Ditanya tu nikmat tu. Allah, tuan-tuan. Ada tak nikmat waktu sekarang ni? Memang terlalu hebat nikmat kita sekarang ni. Walaupun dalam PKP, PKPB, PKPP. Nikmat makan tak berhenti. Ya. Dalam tengah-tengah PKP ni yang tak ada jalan pun, ada lagi manusia beli kereta. Nampak? Berlaku. Walaupun tak boleh jalan-jalan, beli lagi kereta. Nikmat hebat. Selesa dia. Keselesaan yang amat sangat. Tu kadang-kadang PKP gemuk-gemuk Melaka. Cuba ingat PKP 1 dulu. Terkejut Perdana Menteri. Tengok bila diumumkan suruh bebas boleh jalan, boleh keluar pada rumah. Terkejut. PM terkejut. Rakyat Malaysia gemuk-gemuk Melaka. Pasal apa? Nikmat yang dahsyat. Tak cukup masak, boleh beli lagi. Bukan beli sendiri, online. Siap ada orang hantar makanan yang siap masak. Nikmat yang hebat. Duduk di rumah, tak keluar mana pun tak apa. Pak, tu punyalah relax. Punya dahsyatnya nikmat akan ditanya oleh malaikat tersebut. Kemudian semuanya dia akan tanya habis kerana nikmat hidup, nikmat boleh kata, boleh cakap, kecek kata tu guru. Pun ditanya pula. Bercakap tu pun ditanya. Bercakap tu akan ditanya. So, cakap apa kita? Sekarang dah tak bercakap. Chat, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Sekarang terbaru, Beep. Daripada Turki. Menulis. Kadang-kadang tak faham perkataan ditulis tu. Pasal apa? Bahasa ringkas. Bahasa SMS. Macam-macam berlaku. Ditanya. Sebab tu hati-hati waktu kita share itu, share ini, share gambar. Sampai tak dan nak baca Al-Quran. Dia baca WhatsApp, habis. Baca Telegram, habis. Berapa grup? Beratus-ratus grup boleh habis baca. Tu yang saya kata boleh habis 30 juzuk WhatsApp. Tambah Telegram, tambah lagi 30 juzuk. Tambah lagi Beep, tambah lagi SMS, tambah lagi Instagram, tambah lagi Facebook. Lebih pada 70 juzuk, 80 juzuk. Kalau dikompakkan lah. Boleh baca? Boleh baca. Berjam-jam. Bukan dengan Al-Quran. Ini belum Dajjal turun lagi. Belum Dajjal turun lagi. Handphone saja. Gadget saja. Orang boleh tinggal Quran. Seminit pun payah nak tengok Quran. Baca Quran, lelap terus. Baca WhatsApp, tegak mata. Ni. Ditanya nikmat itu. Nikmat bercakap. Boleh tengok mata yang Allah bagi. Nikmat boleh tengok. Waktu dia boleh melihat. Waktu sebelum kabur tu apa kita buat? Sebelum kaburnya mata, sebelum pakai spek, ke mana mata kita? Sepatutnya mana? Mata tu melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran. Sekarang Allah bagi 4 jam sehari dalam TV. My Quran Time. Berapa jam kita tengok? Daripada 4 jam tu, berapa jam kita tengok My Quran Time? Siap ada tadabbur, siap ada terjemahan, siap ada taranum, siap ada belajar lagi tajwid sikit-sikit. Sekarang dah masuk juzuk ke 10. Dah surah baru dah. Surah Taubah dah muka surat ketiga ke 4. Taubah. Allah, tuan-tuan, surah yang tak ada bismillah. Surah At-Taubah. Kat mana mata kita? Ada masa tak mata tu melihat ayat Allah? Bukan suruh buka Quran. Di TV. Allah, tuan-tuan. Allah bagi peluang duduk dalam masa PKP, tengok TV. Sampai ke bila kita nak tengok movie, sampai bila kita nak tengok benda pelik-pelik, benda-benda yang maksiat, benda-benda. Ada Allah bagi ruang untuk melihat ayat-ayat Allah. Kemana mata kita akan ditanya habis. Nikmat boleh tengok, nikmat boleh dengar, guna telinga. Kemana telinga kita?
Telinga ke mana tuan? Ada tepi kepala ustaz. Ya betul, memang tak bergerak. Telinga tu mendengar apa sebenarnya? Allah tu. Ke mana? Daripada telinga tu ke mana? Keberadaan hati kita. Suka tak tidak dengar ayat Allah? Suka tak dengar ayat Rasulullah? Tu kena renung kita. Akan ditanya besok. Apa guna telinga? Nikmat boleh berfikir. Fikir ke mana sebenarnya? Ya, ke mana fikiran kita? Fikir dunia, fikir akhirat. Tu. Cara mana kita guna fikiran kita. Nikmat itu dan nikmat ini bukannya free, kata Tok Guru. Semuanya ada deal berlaku. Dealnya akan disoal jawab ke mana kita bawa nikmat kita. Ada bayaran dan ada kira-kiranya berlaku. Sebab itu sebelum pergi padang mahsyar, kita akan ditanya dahulu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini kena renung kita. Kalau ditanya, kena jawab apa? Kalau jawapan itu kena dengan soalan, maka yuftahu lahu bab. Kubur sendiri akan ditebuk lubang. Akan diberi lubang terus ke syurga atau terus ke neraka. Dan dalam banyak-banyak soalan yang ditanya ialah man haza rajul, siapakah orang ini? Tapi sebelum nak terang tu, kubur itu besok antara dua jembatan. Kita panggil jembatan. Ditebuk lubang. Lubang tu kalau cantik kita punya amalan, cantik kita dengan Allah Ta'ala, takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, lubang tersebut ditebuk terus masuk ke dalam syurga daripada kubur tu. Tapi kalau maksiat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada satu lubang ditebuk yang menghala ke dalam lubang neraka terus. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu. Dan soal, apa soalan dia? Siapakah orang ini? Man haza rajul. Orang ini ialah Nabi Muhammad. Kepada orang yang biasa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengamal dan memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad, maka kita boleh jawab terus dengan jawapan haza Muhammad. Allahu Akbar. Itu. Kalau betul-betul dia sayangkan Nabi waktu dia hidup, dia perjuangkan, ya, dia mengamalkan amalan Rasulullah SAW. Kemudian dia perjuangkan apa yang Nabi ajarkan. Terus tak ada tangguh, tak ada tunda-tunda. Apa yang Nabi ajar, dia terus perjuangkan. Walaupun menghadap macam-macam obstacle, kata orang putih. Macam-macam halangan. Nabi waktu Nabi dulu pun banyak halangan. Kita yang zaman kelebihan macam-macam sekarang kena hadapi. Jangan kita bimbang. Pasal apa? Kita kenal Nabi, kita terus perjuangkan Nabi, kita cintakan Nabi. Tak boleh diusik, tak boleh diterjah. Pantang bila orang hina Rasulullah, kita bangun, bingkas bangun, kita terjah balik, kita pertahankan balik Rasulullah SAW. Tu orang yang disoal, dia memang sayangkan Nabi Muhammad SAW. Inilah orangnya Muhammad yang aku sebut dan sibuk selalu. Ya, Nabi Muhammad, dia follow betul, follow 100%. Macam mana? Dia selalu ikut. Dia kenal Nabi pasal dia selalu sebut Nabi Muhammad SAW. Dia follow apa yang Nabi buat. Contohnya, sembahyang cara Nabi Muhammad SAW. Politik cara Nabi Muhammad SAW. Nikah cara Nabi Muhammad SAW. Bercerai pun cara Nabi Muhammad SAW ajar. Masam muka cara Nabi Muhammad SAW. Manis muka pun cara Nabi Muhammad SAW. Segenap perkara dan gerak-geri kita atas dunia ini
kalau kita buat serupa dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka kita boleh jawab terus, dia ini Nabi Muhammad SAW. Tu kena renung kita. Ya, betul-betul fanatik, terus 100% sayangkan Rasulullah SAW. Semua bidang yang Nabi buat, semua yang Nabi ajar, semuanya kita ikut. Tu. Kita ulang balik perenggan ni. Bila kita kenal orangnya Rasulullah SAW itu, kita akan sebut dan sibuk selalu kita ikut. Apa dia? Pertama, sembahyang cara Rasulullah SAW, cara Nabi Muhammad SAW. Politik pun kita ikut. Tadi sembahyang memang confirm. Nabi dah pesan, ikut cara aku solat. Tu. Jangan kita mana-mana nak tukar. Jangan kita mana-mana nak sembahyang lain-lain rakaat. Jangan nak mengubah kiblat. Jangan nak mengubah niat. Jangan nak mengubah tutur ataupun rukun-rukun solat. Semuanya Nabi dah ajar. Yang kedua, politik cara Nabi Muhammad. Nampak? Adanya politik cara Rasulullah SAW. Daripada Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah balik, sampai ke seluruh dunia. Tu Islam top, ya, hebat waktu Rasulullah SAW, sampai ke khalifah-khalifah. Pasal apa? Semuanya, walaupun Nabi dah wafat, tapi Abu Bakar, Umar, Osman, Ali masih lagi hebatkan cara Rasulullah SAW. Nak berkahwin pun, nak menikah pun ikut cara Nabi Muhammad SAW. Nak bercerai pun ada cara Nabi Muhammad ajarkan. Tidak mengganggu orang, tidak menindas orang. Kedua-duanya redha cara Rasulullah SAW. Nak bermasam muka pun ada cara Nabi Muhammad SAW. Manis muka pun cara Nabi Muhammad. Segenap perkara dan gerak giri kita atas dunia ini, kalau kita buat serupa dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka besok dalam kubur kita boleh jawab terus, dia ini Nabi Muhammad SAW. Tak ada lagi gegaran atau ketakutan kita waktu di dalam kubur. Pasal apa? Kita memang follow Rasulullah SAW. Maka ketika itu Tuhan buka kubur kita dengan lubang terus ke syurga. Yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Ceritakan. Bila jawab macam tu, dapat dijawab soalan kubur tersebut, Allah buka, iaitu yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Maka ketika itu Tuhan buka kubur kita dengan lubang terus ke syurga. Tak ada lagi api, tak ada lagi asap, terus ke syurga. Sehijau-hijaunya. Tu. Ya, seluas-luasnya. Kata Tok Guru, para hadirin semua, selepas itu boleh jadi kita kata macam mana syurga dibuka sebab kubur di tanah. Syurga ada di mana? Tidak mengapa kalau hendak tanya kerana sekadar untuk belajar. Tetapi kalau katanya sebab hendak pelekeh, maka tidak ada arah tujuan lah. Sekarang ini kita di atas dunia ini manusia buat TV, kata Tok Guru. Contoh, cerita dalam kubur macam mana nampakkah syurga. Dicontohkan di dunia ini manusia boleh buat TV. Sekarang ini TV, sikit lagi akan datang benda lain pula yang akan dipanggil internet dan lain-lain. TV kita boleh tengok sambil duduk tercongok di atas kerusi. Bleh. Sambil-sambil hari Sabtu minum teh sekali. Di TV kita boleh tengok orang berperang, rumah runtuh dan orang mati, tetapi peluru tidak kena ke kepala kita. Kan kita tengok TV, orang bertembak, berperang, peluru tu tak lepas kat TV.
keadaan TV lah, kita tak kena peluru. Kita kata berperang macam mana, tidak kena peluru sesat pun. Kenapa tidak kena? Kerana tengok TV. Tu. So, kita tak ada ke sana. Jadi kalau orang tua yang hidup zaman dulu, dia tidak rajin, tidak pernah tengok TV. Katakanlah orang tua kita di kampung yang umur hayatnya tidak pernah tengok TV, kita royak, kita beritahu, Pak Cik, semalam orang perang di Morocco, bunuh orang, bedil orang. Dia kata apa? Kamu tidak kena peluru ke? Tidak. Kenapa pula? Saya tengok di TV. TV tu apa dia? TV ini pakcik serupa kotak almari. Kemudian dia keluar gambar dan nampak orang perang. Dia kata, bohong begitu, melawak, dia kata. Pasal apa dia tak pernah tengok TV? Sahlah orang tua kita yang tidak pernah tengok TV dan tidak pernah dengar radio, dia kata pelawak, tipu. Macam mana kamu duduk di rumah tapi boleh tengok orang balik, orang di balik sana, Bukit Kah, Tasik Pauh, Jambu, boleh tengok nama-nama tempat. Jadi kalau tahap manusia di atas dunia ini, manusia yang bodoh ini pun Tuhan beri kepada dia akal untuk tengok dan bawa datang gambar dan dalam satu second. Segala benda yang berlaku di Eropah pun orang Asia boleh tengok segera melalui radio dan TV. Dan benda yang berlaku di Asia ini boleh pindah terus ke Eropah dengan hanya 1 minit, 1 second boleh tengok segera. Kerja Allah Ta'ala. Ni kita yang hidup boleh tengok di Eropah, boleh tengok live. Sekarang kita boleh tengok Kaabah live terikas daripada Mekah. Nampak? Maka akhirat kelak kalau Nabi Muhammad beritahu kubur itu Tuhan buka lubang terus ke neraka ataupun ke surga, maka tidak usah runsinglah. Kerana manusia yang bodoh tahap ini pun boleh buat macam itu sekarang. 50 tahun lagi atau 1000 tahun lagi, benda apa pula Tuhan akan beri kepada manusia ini dengan ilmu yang macam-macam. Perkara tidak apa yang pelik sikit pun kita kena fikir, begitulah kata Tok Guru. Wa iyyaka nasta'in, wahai Tuhan, aku hendak minta kepadamu, hendak minta tolong kepadamu. Benda yang kita hendak minta tolong dengan Tuhan ini terlalu banyak. Dan Tuhan pun tahu manusia itu selalu banyak berkehendak dengan pertolongan Allah kerana manusia ini sejenis makhluk yang serba tidak kena. Serba tidak ada. Tangan yang ada pada kita ini dia yang beri. Kepala yang ada pada kita ini, bulu roma seurat di atas tubuh kita ini pun semuanya Allah beri. Terlalu banyak benda yang manusia hendak daripada Allah Ta'ala. Oleh kerana banyak sangat, begitu banyak, maka Tuhan pilih satu saja. Dalam banyak-banyak benda yang hendak minta tolong kepada Allah ini, Allah hendak suruh kita minta kepada Allah satu perkara. Apabila kamu dapat satu perkara ini, ibarat kamu dapat semua. Apa dia? Ia adalah hidayah. Minta kepada Allah hidayah. Jangan berhenti. Pagi tadi pun kita minta hidayah. Baca kunut, Allahumma hdini fiman hadai. Aduh, hidayah. Tengah semayang, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Minta lagi hidayah. Lepas semayang, kita minta lagi Allah Ta'ala bab hidayah. Dia conclusion semua yang kita nak minta, semuanya dapat, insyaAllah. Wahai manusia, kamu sudah mengaku hendak minta tolong kepada aku, maka tolonglah minta kepada aku. Aku tidak mahu bagi free, beri free. Tidak ada benda yang aku beri free. Aku hendak minta kamu semua supaya kamu minta kepada aku benda yang paling penting di dalam hidup kamu itu, iaitu hidayah. Itu yang sebenarnya kita minta, hidayah terus kepada Allah Subhanahu.
yang lain tu akan timbul, akan follow sebenarnya. Tu habis. Ya. Habis ayat ya. Habis ayat wa iyyaka na'budu, ya. Tu wa iyyaka nasta'in, pertolongan. Sebab tu kita ni jangan bergantung dengan manusia, jangan bergantung dengan makhluk. Kita bergantung terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah tolong kepada Allah Taala. Itulah tempat kita bergantung, bukan dengan makhluk di dunia ini. Makhluk boleh bagi, kadang-kadang tak boleh bagi. Tapi Allah tetap akan bagi kita. Tu yang penting, nasta'in, minta pertolongan. Jangan bergantung dengan tangkal, jangan bergantung dengan makhluk. Kesilapan besar kita. Dalilnya kita ada dah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat pergantungan yang terbaik kita yang tak ada lain adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Support lagi ayat 44 surah Ghafir, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kita serah bulat-bulat terus pada Allah Taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. InsyaAllah takat tukut pagi ni untuk surah Al-Kahfi. Terima kasih bagi ruang saya. Siapa yang dapat melihat saya langsung, mohon ya, mohon ribuan terima kasih pada pihak JKK Surau yang share, sahabat-sahabat di sana. Mudah-mudahan pengisian sedikit ini diredai Allah Ta'ala, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon doakan kami sekeluarga, mohonkan doakan kami sekeluarga di Bangi, di Turki dan semua yang sedang belajar. Mohon tuan-tuan doakan, insya-Allah. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita jumpa online untuk surau Nilai Impian petang ni, insya-Allah. Ya, surau Nilai Impian insya-Allah sebelum maghrib. Pasal waktu maghrib kadang-kadang tak ada lain, insya-Allah. Mohon doakan kestabilan internet kami di sini, insya-Allah. Yang terbaik daripada Allah Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri bina waqdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abluka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba ila anta. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul aminin. Allahumma ghnina bi halalin harami wa min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallahi syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallahil hannani mannan, subhanallahi musabbahi fi kulli makan. Tahasanna bizil wa jabar wa tasamna bi malakut khallazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahi al-kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka
وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إنا أعوذ بك من شر كل جبار أنيد وأعوذ بك من شر كل شيطان مارد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق يا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلى الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulana wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulana wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maulana ni'man nasir ni'mal maulana wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa surah Al-Kahfi. Doa-doa jumpa untuk online. Kita berhenti dengan online, kita siaran langsung untuk offline insyaallah. Berdoa dapat kita berpuasa, dapat kita Ramadan nanti insyaAllah panjang umur insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.